Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid 5 Unggul. Hari ini 25 Jun 2021 hari Jumaat. So pagi ini kita ada dua waktu matematik. So kita akan sambung pagi ini cikgu akan buat rakaman video lah. Bukan Google Meet secara live. Contoh 17. Q prime ialah image bagi objek Q di bawah gabungan transformasi KL. Okey, so contoh ini kita guna KL. Anda diberikan image akhir dan juga objek Q, image akhir. Q ialah objek. Perihalkan. Sekali lagi, contoh ini minta kita perihalkan selengkapnya transformasi L dan K masing-masing sebab ada KL. Dan sini ada satu lagi tambahan iaitu perihalkan satu transformasi tunggal yang setara. Yang setara dengan gabungan. Maksudnya tadi mula-mula kita buat KL kan. L dulu kemudian K. Dia gabung daripada dua. Soalan sekarang nak awak. Selepas kita buat yang ini, K dengan L masing-masing, anda perlu buat satu transformasi tunggal. Maksudnya daripada objek pergi image akhir. Terus guna satu. Terus guna satu, apa kita kata, satu transformasi tunggal. Untuk mewakili objek dan image tersebut. Okey, so di sini kita akan ada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama. Kita diberi ini objek. Okey, ini objek O, Q. So ini image akhir, image 2. So dengan kata ini image 1 lah. So saya rasa ini agak mudah juga. Daripada O pergi I1, kalau kita tengok bentuk dia sama, size dia sama kan. Dia tidak ada berputar-putar, dia tidak ada terbalik. Jadi saya rasa ini sangat jelas iaitu translasi iaitu pergerakan kedudukan. So kita mula dengan L. L ialah translasi. Okey, translasi. Okey, daripada objek kita ambil satu bucu lah, salah satu bucu. Contohnya sini dan pergi ke image di sini. Okey, so pergi ke kiri. 1, 2, 3, 4 ke kiri. So negatif 4. Lepas itu turun 1, 2. Turun 2 petak ke bawah. So negatif 2. 4 ke kiri, 2 ke bawah. So negatif 4, negatif 2. Okey, negatif 4, negatif 2. Boleh Okey, kita sambung. Lepas kita buat L, kita sekarang nak buat K. L dulu sebab KL maksudnya L dulu L dulu kemudian K. Lepas kita buat translasi sampai ke sini sudah I1, sekarang I1 bagi I2. Image pertama bagi image kedua. Kalau kita tengok ini kecil jadi besar. Memang tak perlu kita nafikan lagi. Memang tidak dinafikan ialah pembesaran. Pembesaran faktor skala berapa? Faktor skala dia 1 petak telah menjadi 2 petak kan. 1 jadi 2. 1 tarak 2, 2 kan. So faktor skala 2 lah. Okey, pusat. Pusat dia di kalau kita gariskan macam hari itu kita buat, cari bucu yang sepadan, kita gariskan okey, garis putus-putus sepatutnya lah. Tapi kalau nak garis lurus boleh juga supaya nampak lebih jelas. Bucu ini serupa dengan ini okey. Okay, kita gariskan. So kita akan dapati sini ini ialah pusat pembesaran. Koordinat dia negatif 1, 2. Sini negatif 1, 2. Okey, titik. So selesai. Hari itu kita buat macam ini kan contoh 16. Tapi untuk contoh 17 ini, dia kata kita nak buat satu lagi transformasi tunggal. Transformasi tunggal. Okey, tadi KL asing kan. Sekarang ialah objek terus pergi image akhir. Objek itu kecil, image akhir itu besar kan. Itu sangat jelas. O pergi I2.
ataupun objek pergi I2. So saya rasa ini sangat-sangat jelas, iaitu ianya merupakan satu pembesaran. So, tulis pembesaran. Tapi pembesaran ini tidak sama dengan yang K ya. Pembesaran faktor skala dia berapa? Faktor skala sama 2. Sebab sama dengan I1 tadi kan. Objek ini pergi image akhir faktor skala. Dibesarkan 2 kali. You boleh kira lah ini 1 kan. Ini 2. 1 bagi 2. 1 darab 2, 2 lah. Tapi pusat memang akan lain. Pusat akan lain ya. Jadi kita cuba cari pusat pembesaran yang baru. Okey, kita ambil bucu ini, dia sepadan dengan ini. Okey, gariskan. Sebenarnya sudah ada jawapan di sini ya, tapi saya buat sekali lagi lah. And then kita ambil bucu ini dengan bucu ini. Boleh. Ini pun kita gariskan. Tengok. Dua-dua garis ini dia pergi ke satu bucu yang sama, iaitu pusat dia di P. Ini tulis P lah, huruf P, dan koordinat dia ialah ini 7 7, paksi Y 6, 7, 6. Titik di belakang. 7, 6. Saya tarik ke kiri sikit. 7, 6. 7, 6. Okey, 7, 6. Okey. So, itulah bezanya tadi pembesaran pusat ini tapi sekarang ini. Sebab ini tunggal. Dari objek terus pergi image akhir. Tadi dia melalui 2 transformasi. Ini hanya satu transformasi terus pergi image akhir. Itu beza dia. Itu beza dia. 1 dan 2. Okey. Boleh Okey, seterusnya B. Okey, B. Okey. So, sama juga kita buat yang pertama L. So, daripada ini objek pergi ini image 1 and then ini image 2. Objek image 1, image 2. So, objek pergi image. Saya rasa ini sangat senang lah. Ada 2, you tulis pantulan boleh. Kalau you kata pantulan boleh di sini pantulan pada garis. Inilah. Iaitu X sama dengan negatif 1 pantulan. Bukan. Sorry dia punya pantulan di sini. Paksi Y. Boleh ataupun you guna translasi pun boleh. Sebab di sini bilangan petak 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. 3 petak, 3 petak. So, pantulan pada paksi Y. Ataupun kalau you tidak mau tulis paksi Y, you kata X sama dengan 0. Itu pun boleh. Itu pun boleh Okey, lepas buat pantulan, I1 bagi I2 itu memang pembesaran. So, K ialah pembesaran faktor skala berapa kali? Saya rasa 3 kali kita boleh semak. Ini 1 petak. Ini berapa? 1, 2, 3 petak. Ini 3, ini 1. So, faktor skala dia 3. Sangat jelas. Dan pusat dia di mana? Pusat di mana? Pusat dia berada di, saya rasa di tengah-tengah lah. Kita boleh lukis bucu ini dengan ini. Gariskan. Okey, lagi. Bucu tepi ini dengan yang tepi ini. Gariskan. Tengok, dia punya pusat di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini tengah-tengah. Koordinat 4, 4. 4, 4. Koordinat 4, 4. Lepas itu kita nak buat transformasi tunggal. Okey. So, daripada O terus pergi image. Pada arah yang sama. Saya rasa kecil pergi besar. Ini sangat jelas seperti tadilah pembesaran. Kita terus bagi jawapan. Pembesaran faktor skala memang sama, iaitu 3. Yang beza dia ialah pusat. Tapi pusat dia sudah cari untuk awak di sini. Ada nampak? Ini garis. Ini garis dia. Pusat di sini. Pusat dia koordinat negatif 8, 4. Negatif 8, 4. Ini ialah transformasi tunggal. Maksudnya objek terus pergi image akhir. Kalau yang atas ini, sebelum pergi image akhir, kita pergi image pertama dulu. Maksudnya dia melalui 2 transformasi. Ini hanya 1 kali transformasi. That's why kita panggil dia transformasi tunggal tadi. Kan tunggal, 1 lah maksudnya. Okey, so kita tengok C pula.
Okay, C ya. Alright. C. Okay. Kita akan buat sama. Yang pertama, tadi kita kata nak buat KL, so L dululah. L ini adalah objek, ini image akhir. So ini image pertama. So saya rasa satu atas, satu bawah ini, yang kecil dengan kecil, ini memang putaran lah. Dan putaran dia 180 darjah. Okey, kita boleh buat ini dengan ini, gariskan bucu yang sebadan. Ini bucu yang sebadan dengan ini ya. Kecil dengan kecil. Okey. So putaran, tengok. Mereka akan bersilang di sini. So maksudnya ini ialah pusat putaran. Okey. So awak cuba tuliskan sekejap, tuliskan. Okey, kita teruskan. So ini ialah putaran 180 darjah. Pusat di sini koordinat 04. So kalau 180 darjah putaran itu tak perlu arah, tak perlu nyatakan arah. Okey, lepas buat putaran kita tengok K. K ialah image 1 bagi image 2. Ini memang pembesaran lah. Kecil bagi besar, pembesaran faktor skala dia berapa? Okey, kita boleh kira ini 1 petak bagi ini 2 petak, kan? 1 bagi 2 petak. Jadi taraf 2 lah, so faktor skala dia 2 dan cari pusat. Okey, pusat dia kita boleh gariskan bucu yang sebadang. Okey, gariskan. Bucu yang sebadang ini gariskan. 2 pun cukup sudah. Okey, dia memang bertemu di sini. Koordinat ini ialah 3, 4. Sini ya. 3, 4. 3, 4. Okey, dah selesai. Okay, lepas itu kita nak buat transformasi tunggal. Okey, so tunggal maksudnya objek terus pergi image akhir. Objek terus pergi image akhir. Dan kita dapati ya, mungkin ini saya tak terang sudah. So saya guna marker pen ini. Ini objek. Dan image akhir kita ialah ini. Ada nampak dia? Ada nampak tak? Dia kecil bagi besar kan? Itu memang tidak perlu nafi pembesaran. Tapi pembesaran ini, dia ada nampak satu atas, satu bawah. Dia terbalik macam terbalik kan? Kalau terbalik, bagaimana kita tulis pembesaran itu? Pembesaran faktor skala ada negatif. Yes, ada negatif. Arah pertentangan. Tengok bucu itu atas kan? Ini bucu dia ke bawah kan? So maksudnya faktor skala ada negatif. Okey, so kita kira lah. Ini tepi ini berapa? 1 petak kan? Ini 2 petak. 1 jadi 2. So faktor skala 2. Tapi dia ada negatif. Negatif 2. Dan pusat dia di mana? Okey, pusat dia mesti di tengah-tengah antara dua objek dan image akhir ini. So sebenarnya dia sudah lukis untuk awak lah. Biru itu, warna muda biru saya di sini. Okey, ini bucu yang sebadang saya gariskan. Okey, lepas itu ini yang sebadang gariskan dengan ini. Sangat jelas lah. So ini ya. Ini pusat baru. Pusat baru pusat pembesaran baru iaitu negatif 1, 4 koordinat dia. Negatif 1, 4. Okey, so contoh 17 dia bincangkan transformasi gabungan dulu. Lepas itu transformasi tunggal. Okey, tunggal. Okey. Dan kita sambung sikit lagi contoh 18. Contoh 18 ini selesaikan dalam raja di sebelah. Okey, dalam raja di sebelah A, ialah image. A, ialah image bagi A di bawah transformasi P. So maksudnya ini objek, ini image 1. Okey, lepas itu
Ini melalui P ya. Lepas itu pergi ke transformasi Q. I1 image 1 pergi image nombor 2 iaitu A 2 kali koma. Ada diterang dalam soalan. Jadi dia suruh kita huraikan P. Apa P ya? P ialah, saya rasa sangat jelas putaran objek pergi image pertama. So P ialah putaran. Okey, dan kita nampak objek pergi image dia bergerak macam ini kan. So itu 90 darjah. Ini kenapa saya tahu sebab di sini dia sudah nyatakan 90 darjah. 90 darjah ikut sudut tegak, ikut arah jam. Pusat, pusat kita nak cari. Pusat di mana? Pusat pun sudah dia tandakan di sini. Ini ya, 8 negatif, 82. Koordinat 82. Itu ialah pusat dia, 82. Okey, gambar raja sudah berikan. Lepas itu kita buat Q. Daripada image 1 bagi image 2, ini kecil bagi besar. Dan kalau kita tengok, dia adalah pada pembesaran kan? Pembesaran. Yes, ini sangat jelas pembesaran. Kecil bagi besar. Pembesaran. Okey, tulis faktor skala berapa? Okey, kita cuba cari faktor skala dia. Ini 2 beta. Ini 4. Kan? 2 bagi 4. 2 darab 2, 4. So, faktor skala dia 2. Pusat pun telah diberi di sini. Nah, nampak pusat sebab 2 ini ya. Dia gariskan. Dia ada gariskan ini ya. Gariskan ini. Gariskan ini ada. Ini pucu yang sebadang lah. Ini pun pucu yang sebadang. So, pusat dia di sini. 2, 3. 2, 3. Okey, pusat dia 2, 3. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diberi A mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 85. So ini ya, objek ini 85 luas dia. Sentimeter persegi. Hitung luas yang diwakili oleh kawasan berlorek. Kawasan berlorek ini adalah image akhir kan. So kita guna rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ini rumus ini daripada rumus yang sudah dipelajari ya. Itu dia. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. K maksudnya faktor skala. So luas image kita nak cari kawasan berlorek itu. K ialah faktor skala. Daripada atas tadi ialah 2. So 2 kuasa 2. Luas objek telah diberi iaitu 85. 85 itu ialah luas objek. Jadi luas image sama dengan 340 cm persegi. Okey. Itu dia, cari luas. Melibatkan luas. Dan contoh terakhir pada pagi ini, kita pergi ke B ya. Okey. Okey, B. Mana dia? Okey, B. Dalam raja di sebelah, FGHIJ ialah image bagi ABCDE di bawah transformasi P. Okey, so kita nak cari P dulu. Dia kata ini ialah objek lah, ABCDE objek dah. FGHIJ ini image pertama. Yang kecil itu image kedua, image akhir. So daripada objek pergi image pertama, kita nampak dia adalah satu pantulan kan. Ini sangat jelas. Pantulan dia garis sudah diberi ya. Ini. Buku ini bagus dia sudah beri. Apa ini? S sama dengan negatif. Satu pantulan pada garis X sama dengan negatif 1. Lepas itu transformasi Q. Iaitu I1 bagi I2. Besar jadi kecil. Besar jadi kecil pun kita namakan pembesaran. Pembesaran. Tetapi faktor skala dia dalam pecahan. Pecahan. 1 per berapa. Maksudnya dikecilkan berapa kali. Kalau dibesarkan 2 kali, faktor skala 2. Dibesarkan 3 kali, faktor skala 3. So ini dikecilkan. So kita cari petak lah. Daripada asal ini 2 petak. Tapi apabila dikecilkan dia ini menjadi 1 petak aja. So maksudnya 1 berdua. Telah diseparuhkan, dikecilkan separuh. Pusat di mana? Pusat dia di
Sebenarnya senang kalau ada image objek, image 1, image 2, 2 in 1, dia memang dia punya pusat memang berada di titik sepunya. Titik sepunya maksudnya titik itu kepunyaan kedua-dua. Titik ini kepunyaan yang kecil juga kepunyaan yang besar. So dia mesti pusat. Titik G G koordinat dia 6, 11. 6, 11. Okey? Itu dia. Dan akhir sekali kita pergi yang kedua. Ini nak cari luas. Ini berkaitan dengan pencarian luas. Kita diberi A, B, C, D, E mempunyai suatu kawasan luas dia. Ini 92 cm persegi. Yang besar itu 92. Kita nak cari luas kawasan pelorek. Okey. So, kalau kita tengok luas kawasan pelorek, dia tidak termasuk kawasan putih kan? So, kita kena cari luas kawasan putih dulu. Luas kawasan putih ini ialah image. So, kita masih guna rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Kita nak cari luas image Li itu. K 1/2 kuasa 2 daripada sini Objek dia 92. Itu diberi oleh soalan 92. 92. Okey, so 23. Ini luas image. Tapi you kena ingat kita nak cari luas kawasan pelorek. Luas kawasan pelorek. Luas kawasan pelorek akan bersamaan dengan luas objek tolak luas image. Yang besar itu 92 kan. Tolak yang kecil yang baru kita cari luas image 23. Untuk mendapatkan kawasan pelorek ini. You kena ingat yang besar ini sama dengan ini kan, 92. Ini yang besar ini kan, yang besar ini, yang ini ini yang besar ini. Ini besar ini sama dengan 92. Sebab dua ini sama kan. Jadi untuk mencari kawasan pelorek itu kita kena tolak. Jadi lepas tolak ialah 69 cm persegi. Sentimeter persegi. Jadi pagi ini awak ambil gambar untuk muka surat 87, 88. Saya ulang, muka surat 87 dan 88 iaitu contoh 17, contoh 18. Dua contoh ini ambil gambar cantik-cantik, mesti tegak lurus jangan bengkok, jangan tak nampak dan sebagainya. Lepas ambil, hantar ke dalam grup WhatsApp kita. Setiap murid wajib hantar sebagai bukti anda hadir. Sebagai bukti anda hadir. Saya nampak tadi moral kerja rumah semalam banyak yang apa? Banyak yang hantar. Banyak yang hantar. Lebih banyak daripada maths 20 lebih orang hantar. So saya harap maths pun adalah sampai 20 lebih. So ikut langkah kerja yang cikgu buat, hantar. Ikut langkah kerja yang cikgu buat, hantar. Muka surat 87, 88. So, kita akan jumpa balik minggu hadapan. Dan ingat, minggu hadapan kita akan gunakan satu kali percubaan itu untuk buat ujian topikal. Ujian topikal minggu depan adalah bab 2. Bab 2 dulu kita akan pilih beberapa bab. So, minggu depan bab 2 iaitu asas nombor. Asas nombor. So, sila buat persediaan. So, saya rasa itu saja untuk kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.